Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila buka muka surat 266 70.219. Susunan ini terbalik sebenarnya. Boleh jadi ramai yang tak sedar lah, tak sedar. Illal musallin ini sepatutnya dia duduk tempat dia. Ciri-ciri pribadi yang dibentuk acuan pada muka surat 265. Kemudiannya bila pergi kepada muka surat 270, 80, 22 hingga 23. 80 depan ini selalunya nombor surah. Kalau 70 nombor surah. Kemudian kalau 19, 70, 19, artinya nombor surah 70 ayat 19. Macam tu. Tapi bila dia masuk 80 bukan surat 270 tu, 80, 22, 23, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Tu dia duduk belakang sekali. Patutnya dia duduk depan. Tapi depan tu baik dia patut duduk pada tempat dia lah. Khuliqa halu'a itu innal insana khuliqa halu'a 19. Kemudian pergi ayat 22 illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Itu penjelasan tentang orang semayang dan ciri-ciri orang yang dibentuk oleh ibadat, oleh salat. Tak apalah, kita baca di dunia ni, kemudian kita akan masuk pada perenggan kita akan balik tempat yang betul kedudukannya. Tak pastilah sama ada saya ke editor ke yang printing ke yang ni tersalah tempat letak. Tengok dulu muka surat 266, kunci ayat 70-19. Al-Quran ialah perutusan Allah dan surat perjanjiannya dengan manusia. Di dalamnya dibutirkan dengan jelas apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan, hak-hak yang wajib ditunai atas sifatnya sebagai hamba Allah. Ini kita selalu sebutkan sebelum ni lagi bahawa Al-Quranul Karim kitab manusia, kitabul insan. Jadi oleh kerana kitabul insan ini, apakah perkara yang termasuk dalam kitabul insan ini? Perkara yang ada dalamnya perjanjian manusia di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjanjian. Perjanjian ini mesti ditunai. Tak boleh kita abaikan. Setiap perjanjian jika diabaikan, maka tiada lagi perjanjian. Di mana boleh kita pegang kalau perjanjian tak boleh pegang? Perjanjian merupakan tali ikatan yang paling mustahak sekali. Itulah dia Al-Quran dan kitab manusia. Tak ada kitabul hayawan, tak ada kitabul baqarah, tidak ada kitabul baqar, kitab lembu, tak ada. Tapi kitabul insan 3455 ini kitab manusia. Kemudian kitab manusia ini bagaimana, perlulah kita kenal siapa dia manusia. Sebab bagaimana boleh buat satu perjanjian kalau manusia itu tak dikenali. Di dalam Al-Quran kita dapati banyak bercakap tentang manusia. Wa kana al-insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia lemah. Wa hamalaha al-insanu, amanah itu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, kerana manusia itu zalim lagi jahil. Lagi tentang manusia,
wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, manusia selalu bertengkar, dia suka bertengkar manusia. Kemudiannya pula innal insana la zalumun kafar, muka surat 269. Innal insana la zalumun kafar, manusia ini sangat zalim lagi kufur. Jadi kalau begitu, ini manusia yang seumpama ini Allah Subhanahu wa taala buat perjanjian dengannya. Mengapa orang yang ini makhluk yang seumpama ini boleh dibuat perjanjian? Kerana dengan perjanjian ini dia menjadi kuat. Dengan perjanjian ini dia menjadi orang yang berilmu. Dengan perjanjian ini boleh jadi orang adil. Dengan perjanjian ini dia jaga setiap perkataan dalamnya. Dengan perjanjian ini dia tidak zalim, dia adil. Begitu. Jadi kalau di dalam ayat ini, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Bagaimana supaya orang ini mempunyai istiqamah dalam hidupnya? Adakan satu perjanjian supaya dia tahu batas-batas perjanjian itu, setakat mana boleh, setakat mana, di mana yang boleh dilakukan, mana yang tak boleh dilakukan. Perjanjian dia dalam rumah ni mengikut perjanjiannya bagaimana, tanah yang dibeli ikut perjanjiannya bagaimana. Semuanya ini perlu ada perjanjian. Dan dalam perjanjian ini manusia dibutirkan bahawa manusia dijadikannya resah. Itu dibutirkan manusia. Jadi kalau kita lihat seorang manusia, dia resah, dia serba salah, artinya dia boleh jadi manusia yang tabiatnya kuat, tabiatnya boleh tepat dengan janji, tabiatnya sempurna, tabiatnya tidak mungkir janji. Sebab dia ada binatang, tak dikatakan dia binatang itu, ini lembu ini selalunya resah. Tak ada, sebabnya sentiasa lembu ini macam tu. Bila dia lapar dia gelisah. Lembu tidak boleh pegang janji dengan dia, tak boleh. Jadi tak ada makna kalau kita kata lembu ini resah gelisah, lembu ini dhaif, lembu ini kafir, lembu ini tidak adil. Tidak ada makna. Tapi bila disebutkan kepada manusia itu zalim, artinya dia boleh bersifat adil. Manusia itu suka bertengkar, artinya dia boleh bina. Dia boleh bina supaya dia menjadi seorang manusia yang tidak suka bertengkar, tetapi mengikut peraturan dan mengikut perjanjian yang ada. Itulah yang nak disebutkan di dalam ayat ini. Kita baca sikit dulu. Dalam surat perjanjian itu memperkenalkan manusia sebagai makhluk yang tabiatnya cepat gelisah, cemas apabila ditimpa kesusahan, dan bakhil apabila beroleh kesenangan. Firman-Nya, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Ila mastahu syarru jazua, apabila dia ditimpa kesusahan, dia menjadi serba salah. Dia tak boleh susah, manusia dia mau hidup senang sentiasa. Tapi bila ditimpa susah gelisah, oleh kerana dia sifat sebagai manusia, maka dia boleh tukar gelisah ini dengan satu tabiat yang lain, tabiat tenang. Itulah dia dalam Al-Quran juga menyatakan bagaimana untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan boleh didapati dengan zikrullah. Bacalah Al-Quran dengan banyak membaca Al-Quran, banyak tadabbur, rasa resah gelisah akan ditukar dengan ketenangan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikrullah hati semua orang boleh jadi tenang. Bacalah Al-Quran, baca. Mesti projek kan, berapa kali Al-Quranul Karim dalam setahun kita boleh tamat misalnya, ataupun dalam sebulan berapa surah kita boleh baca. Semuanya ini penawar yang boleh memberi kepada seorang itu tenang, sebagai ganti kepada hidup resah dan tak senang. Wa idza massahul khairu manu'a, apabila dia beroleh kesenangan, dia menjadi bakhil. Manusia di sini ialah manusia yang menyeleweng daripada jalan Allah, bukan semua manusia. Nabi-nabi dia tidak pernah resah hidupnya, tenang. Nabi-nabi tidak miskin yang boleh kita sifatkan satu sifat yang hina. Nabi tidak miskin.
Nabi tidak pernah meminta, walaupun ada orang mengatakan Nabi itu hidupnya miskin kerana dia pernah tidur di atas tikar sehingga terlekat kesan tikar di atas belakangnya. Setengah sahabat datang menangis melihat Nabi tidur di atas sebidang tikar sehingga melekat kesan tikar di atas belakangnya. Nabi kita pernah balik ke rumah, tidak ada benda yang nak dimakan. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah memberitahu bahawa kami isteri-isteri Nabi kadang-kadang berbulan-bulan tidak pernah memasak. Oh, tidak maknanya dia tak pernah masak itu dia makan di kedai. Tak pernah masak artinya dapurnya tak berasap. Dia minum air sejuk mungkin. Dia makan apa yang ada, buah tamak ada, makan saya buah tamak, tak perlu dia masak. Jadi itulah dia kami para isteri. Miskin ke? Ini tidak miskin. Miskin orang yang meminta-minta. Nah, sikit lagi kita baca. Manusia yang kufur kepada Rasul dan hari akhirat, bukan semua manusia diciptakan resah gelisah, sesat dan menyeleweng. Sebahagiannya sahaja yang bersifat begitu. Namun hukum itu diumumkan kepada semua manusia bagi menunjukkan kebanyakan mereka sememangnya cepat resah. Bukan semua manusia. Orang yang resah hidupnya itu resahlah, tapi orang yang tenang, tenanglah, sekalipun hidupnya dalam keadaan miskin, sekalipun mereka itu sentiasa menderita, tetapi tenang dalam menderita. Bukan semuanya orang kaya itu kita lihat dia senang. Tidak. Orang yang berada, orang yang mewah segala-galanya, tidaklah sentiasa mereka itu tenang dalam hidup. Tidak. Jadi ini perlu tafsiran ini dipahami dengan sebaik-baiknya. Keresahan ini dia ada ukurannya sendiri, gelisah juga mempunyai ukurannya sendiri. Ukuran mukmin lain daripada ukuran orang kafir. Ya. Manusia berasa resah dalam kehidupan kerana tidak berpaut kepada dahan yang kukuh. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan bagi seorang manusia kerana dihantui tabiat bakhil yang takut akan menjadi miskin. Kesusahan menjadikan seorang manusia terus lumpuh dan kehilangan tempat pergantungan. Manusia yang beriman akan menyerahkan dirinya kepada Allah dalam apa juga keadaan. Dia mengharapkan Allah melindunginya ketika dia ditimpa bala. Dia tidak bakhil dengan hartanya untuk menolong orang lain kerana rezekinya telah ditakdirkan sejak dia dalam kandungan ibunya. Orang yang miskin tetap yakin bahawa Allah akan melayani segala kehendak dan permohonannya akan dilayani Allah. Firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya padaku tentang aku, yakni tentang Allah, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku menerima permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka sentiasa berada dalam kebenaran. Seseorang mungkin tidak akan berasa kecewa dengan sesuatu yang luput daripadanya, tidak berasa resah dengan ujian yang menimpanya, kerana semuanya terjadi dengan izin dan takdir Allah. Segala keputusan Allah adalah baik, sekalipun manusia melihat sebaliknya. Ini keputusan Allah. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kemudian seterusnya ayat berikut menyakap tentang manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa wa la in azaqnal insana wa kana al insanu ajula, muka surat 269, dan hingga seterusnya illal musallin, baru sampai kepada illal musallin. Sebenarnya muka surat 270 tu illal musallin hak sembahyang, ciri-ciri pribadi yang dibentuk acuan salat, patutnya dia duduk sebelum daripada illal musallin, dia duduk di situ. Jadi nombor kunci ayat ni 80, 22, 23, hak tempat lain menduduk kat sini, hak tempat lain. 80 itu nama surah, tidak ada dalam juzuk ini. 22, 23 tu nombor ayat, tak ada dimasuk dalam ni, macam mana tak tahu, termasuk di sini. Tapi ada pula perkataan halwa juga di situ. Kita baca besoknya pada muka surat 270. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.